Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, bidang akhlak Islamiyah, pelajaran yang ke-26, adab berkomunikasi. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 182. Okey, kita tengok dahulu objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, kita akan mempelajari maksud komunikasi, prinsip komunikasi Islam, seterusnya adab berkomunikasi, hikmah beradab kepada individu, hikmah beradab kepada masyarakat, dan yang terakhir, latihan pengukuhan. Okey, kita tengok maksud komunikasi. Apakah dimaksudkan? Dari segi bahasa, maksudnya perhubungan. Dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih. Kalau seorang-seorang, tak boleh. Dia kena dua individu atau lebih secara langsung ataupun melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Okey, seterusnya, kita tengok pula prinsip komunikasi Islam. Okey, yang pertama prinsipnya ialah qaulan sadida. Apa maksud qaulan sadida ni? Kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Itu komunikasi Islam. Tak boleh menipu lah. Dia jujur, dia tak boleh berbohong. Okey, yang kedua, prinsip yang kedua iaitu qaulan layyina. Layyin. Layyin ni lemah lembut. Kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Layyina. Layyina lemah lembut. Lemah lembut. Jadi, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, qaulan ma'rufa. Kata-kata yang baik. Itu prinsip dia. Tak boleh kata-kata yang buruk, yang jahat. Mengata orang, mesti kata-kata yang baik. Yang seterusnya, yang keempat, qaulan maisura. Apa dia? Kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah. Maisura ni maksudnya mudah. Jangan yang susah-susah. Yang seterusnya, qaulan baligha. Maksudnya apa dia? Kata-kata yang tepat, mengenai sasaran dan memberi kesan di jiwa. Okey, dan yang terakhir, qaulan karima. Kata-kata yang mulia. Okey, itulah di antara prinsip komunikasi Islam. Okey, seterusnya kita tengok pula adab berkomunikasi. Bagaimana adab yang pertama? Tidak melalaikan. Daripada melakukan ibadah. Jangan sampai melalaikan. Sampai ibadah pun tertinggal. Dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak abai tugas. Jangan kita berkomunikasi dengan orang sampaikan kita tinggal solat. Masuk dah waktu solat, kita lengah-lengahkan, kita tangguh-tangguhkan. Akhirnya kita tinggal solat. Itu tak boleh. Itu tidak beradab. Kena tidak melalaikan. Okay, yang kedua, bahasa sesuai. Kata yang sopan dan berhikmah, nasihat dan menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Jangan kita duk nak berdebat je dengan orang. Kita je yang betulnya. Ataupun kita suka bergurau,
Bergurau itu pula berlebih-lebihan pula. Okey, seterusnya yang ketiga, sesuai masa dan tempat. Maksudnya kita tidak guna gadget dalam masjid. Masjid tempat kita semayang kan. Kalau macam hari Jumaat tu kadang-kadang orang baca khutbah, ada yang bermain telefon kan misalnya. Tu tidak sesuai. Tunggang motor, masa tunggang motor lah dia nak tengok telefon, tak tengok kat depan. Apa yang berlaku nanti akan berlaku kemalangan. Dan semasa berkunjung hari raya, kita pergi hari raya, kadang-kadang pergi rumah saudara mara kita nak mengeratkan silaturahim, tapi kadang-kadang sibuk kita duk main telefon. Tak nampak pun rumah ataupun tuan rumah kita, tak tengok pun muka dia. Jadi tu tak sesuai masa tersebut dan juga tempat dia. Okey, baik. Seterusnya yang keempat, maklumat sahih. Ini pun biasa ni kadang-kadang kita terima maklumat palsu. Jadi tak boleh kita sebar maklumat palsu ni, dan jauhi perkataan dusta dan bohong. Itu adab berkomunikasi. Dan yang seterusnya, tidak sebar fitnah dan membuka aib, hindari gosip kutukan ataupun mengadu domba, dan tidak memberi gelaran buruk kepada seseorang. Kadang-kadang kita suka nama elok dah Muhammad, kita panggil dia Mat. Tambah pula mat apa? Kadang-kadang ada mat hitam, mat putih kan. Kalau nama mat ni habis semua. Ada satu tempat tu dia baru je sampai kat tempat kan, nama dia Muhammad lah. Dia baru sampai ke kampung tersebut, dia baru nak menetap. Orang tanya, nama kamu siapa? Muhammad. Kat sini ramai dah Muhammad. Mat hitam ada, mat putih ada, mat sepak ada. Jadi nak panggil mat apa ni? Dia cakap mat saja lah. Lekat nama mat saja dekat dia. Mat mana? Mat saja. Lekat juga kan. Jadi tak boleh beri gelaran-gelaran yang buruk kepada seseorang kan. Bagilah panggilan nama yang elok-elok. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula hikmah beradab ketika berkomunikasi. Apa dia hikmah dia? Yang pertama kita tengok hikmah terhadap individu, terhadap seorang individu tu. Apa hikmah dia? Yang pertama, meningkatkan ilmu agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Jadi kalau ada hikmah ni, biasanya dia gunakan kata hubung suka, S supaya, U untuk, K kerana, dan A agar. Di sini digunakan agar ni. Okay, seterusnya, diredai Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan adab yang mulia. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, hikmah dia terhadap individu, dipandang tinggi individu tersebut. Kerana apa? Kerana berperibadi mulia kan. Seterusnya, mudah menyelesaikan masalah kerana saling bertolak ansur. Dan yang terakhir, seorang individu tu berakhlak mulia, sebab dia beradab ketika berkomunikasi. Dia jadi berakhlak mulia serta menjadi contoh kepada orang lain. Okey. Itulah hikmah terhadap individu. Okey, seterusnya kita tengok pula hikmah terhadap masyarakat pula. Hikmah terhadap masyarakat pula. Okey. Yang pertama, masyarakat akan macam mana? Hidup aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Jadi itu masyarakat akan hidup aman kan. Okey, seterusnya, masyarakat akan mesra dan perpaduan kukuh kerana saling bertoleransi. Dan seterusnya, yang ketiga, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu.
Dan yang terakhir, masyarakat dapat bertukar pendapat supaya masyarakat maju. Biasanya hikmah ni kadang-kadang ditanya dalam soalan objektif kan. Berikut adalah hikmah terhadap masyarakat, contohnya kan, dalam adab berkomunikasi, kecuali kalau kita tengok semua jawapan betul, jadi dituliskan jawapan 1, 2, 3 tu mungkin yang dekat masyarakat, ada satu untuk individu yang sebelum ni. Jadi jawapan tu ialah yang tak betulnya. Biasa dia buat macam tu kan. Jadi kita kena ingat juga. Jadi untuk masyarakat ni kita tengok ada masyarakat sini, okey. Jadi kita tahu ini untuk masyarakat. Individu kita tahu macam mana individu sebelum ini, Baik. Dan yang terakhir, cuba kita tengok latihan pengukuhan. Padankan sikap berikut dengan adab berkomunikasi yang bersesuaian. Okey, cuba kita tengok adab berkomunikasi dan juga sikap dia. Okey. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab. Mana ya jawapan di sini? Cuba tengok. Yang mana agak-agak ni? Ya. Jawapan dia, bersembang dengan rakan tanpa mengabaikan solat. Sebab sini ada ibadah, tentunya sini solat, sikap tersebut yang bersesuaian dengan adab. Jadi yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Jadi ini bahasa. Mana dia jawapan bahasa? Ya, tentunya memanggil seseorang dengan panggilan yang disukai. Jangan panggil orang tu dia gelaran dia tak suka, tak boleh. Itu bahasa yang sesuai dan sopan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat. Mana dia? Tadi kita dah sebut dah. Tunggang motosikal, memandu kereta kan. Okey, jadi jawapannya mana? Ya, tidak menggunakan gadget semasa menunggang motosikal atau memandu. Okey, bagus Seterusnya, memastikan kesahihan maklumat. Mana agaknya ya? Jawapannya ya, menghindari perdebatan atau gurauan yang berlebihan. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Okey, itu jawapannya, iaitu menjauhi perkataan dusta dan bohong. Baik. Satu saja. Macam biasa, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Boleh juga tuliskan komen. Jadi, Ustaz juga bagi kredit kepada Ustazah Adora. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.